jadi sebab ampun dosa dari Tuhan. Jadi antara tempat yang disunatkan seorang tadi berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika mana bertemu seorang dengan seseorang yang lain, dan bersalaman ketika mana bertemu dengan seseorang tersebut. Jadi disebutkan dalam hadis riwayat Sayyidina Al-Imam Abu Dawud radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Abi Dawud, daripada hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, lamma jaa ahlul Yaman, bila mana datangnya ahli Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qad ja'akum ahlul Yaman, telah datang kepada kalian ahlul Yaman, wa hum awwalu man ja'a bil musafahah, mereka adalah kaum yang pertama datang dengan sunnah bersalaman. Dan disunatkan bersama dengan musafahah, bersalaman, mengucap puji kepada Allah dan berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa dengan keampunan. Ini disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Ibnu Sunni daripada hadis Sayyidina Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muslimaini idzal taqaya, ketika dua orang muslimin bertemu, fatasafaha, dan kedua-duanya bersalaman, wa takasyara biwuddin wa nasihatin, dan mereka bertemu dengan keadaan penuh kasih sayang dan meminta nasihat sesama mereka, tanasarat qatayahuma bainahuma, maka akan gugur dosa daripada tangan-tangan mereka tersebut yang bersalaman. Dalam hadis yang lain disebut, idzal taqal muslimani fatasafaha wa hamida Allah taala wastaghfara ghafara Allah azza wa jalla lahuma. Kalau bertemu dua orang muslim di sini dengan makna muslimat sekali lah. Jadi muslimat yakni muslimah dengan muslimah, muslim dengan muslim, maksudnya lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Disebutkan muslim di sini al-sabilil ghalib lah, untuk menunjuk kepada ghalib sahaja, kebiasaannya. Tapi dia merangkumi sekali, termasuk dengan wanita. Bertemu, bersalaman, mengucap puji kepada Allah, memohon istighfar, dan kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan gugur dosa-dosa mereka. Ini disebut dalam hadis junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tempat yang ke-34. Tempat yang ke-35 ialah ketika bersama di dalam satu perhimpunan. Hiasilah majlismu bersama teman dengan alunan zikir kepada Tuhan. Juga selawat buat Rasul junjungan agar dilimpahi rahmat pengampunan. Jika tak peduli jika tak peduli, baiklah elakkan bimbang turun azab murka dari Tuhan. Jadi ini ketika bertemu kaum, ketika ijtima'ul qaum, maksud kita datang ke majlis, di dalam majlis tersebut ada perhimpunan orang, maka disunatkan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dilakukan oleh sebahagian di kalangan para sahabat. Mereka datang ke majlis-majlis, hatta di suq, hatta di pasar, mereka akan datang ke sana semata-mata untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus di tempat yang ghaflah, tempat yang berlakunya kelalaian di dalam tempat-tempat tersebut, seperti suq, di pasar, di tempat-tempat jual beli dan sebagainya. Maka di situ mereka hadir semata-mata untuk duduk dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dilakukan oleh sebahagian sahabat Nabi seperti Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam As-Saqawi dalam kitabnya Qaulul Badi' fi salati ala al-Habib Asy-Syafi' sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam hadis, kita sebut di sini, hiasilah majlismu bersama teman dengan alunan zikir kepada Tuhan. Juga selawat buat Rasul junjungan agar dilimpahi rahmat pengampunan. Sebab itu di antara adabnya ketika kita hadir, sebahagian masyayikh seperti mana yang dinukil sebelum ni, saya baca balik, nanti saya terlupa tak mana tadi.
Hmm. Ustaz. Tak ingatlah di mana tempat dia saya letak ni. Iaitu sunat kita ketika mana ni yang disebutkan oleh Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah taala. Ya. Saya tengok balik. Ya. Yang pertama ni yang dilakukan oleh para ulama dan salihin. Kalau duduk dalam rumah, hadir ke rumah para guru, para masyayikh, duduk saja yang pertama baca Fatihah. Ini baca ratib Fatihah. Kemudian istighfar 33 kali. Kemudian zikir la ilaha illallah 33 kali. Kemudian selawat tafrijiyah 33 kali. Jadi kalau didatangi tetamu, sebaiknya dilakukan amalan ini. Kita main ke rumah orang, hatta bukan rumah para guru sekalipun, kata kita jadi tetamu datang ke rumah teman kita, duduk saja tu mula dulu dengan Fatihah. Nah, ratib Fatihah. Selepas baca Fatihah, istighfar 33 kali, kemudian zikir la ilaha illallah 33 kali, kemudian berselawat kepada Nabi SAW dengan selawat tafrijiyah. Selawat tafrijiyah 33 kali. Buat amalan tersebut. Nah, kalau kita didatangi tetamu. Dan ini yang selalu dilakukan oleh para masyayikh dan Maulana Syekh Ahmad Mamduh ketika kami ke rumah beliau bersama dengan rombongan. Sampai di rumah beliau, jadi waktu duduk tu kata beliau, ini amalannya para ulama dan salihin di Mesir khususnya, maka dibacakan yang kita bacakan tadi, yang kita sebutkan tadi. Nah, jadi majlis tu dipenuhi masanya dengan wirid, dengan zikir, dan kemudian baru bersembang. Setelah itu sebagai permulaan untuk mengawal daripada kita tidak terlajak dalam perbincangan, keluar daripada adab Islam dan seumpamanya. Itu disebut dalam hadis, zayyinu, dan Sayyidatuna Aisyah menyebutkan, zayyinu majalisakum bisalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiasi majlis-majlis kalian dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kalau disuruh begitu, majlis haul, majlis salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maulid dan seumpamanya, itu termasuk majlis yang banyak disebutkan tentang Rasulullah, dan itu menjadi pujian dan juga mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya akan memandang bahawa amalan-amalan tersebut adalah sebagai perkara yang kononnya bercanggah dan seumpamanya. Jadi abaikan dan jangan dilayan kelompok tersebut. Jadi hiasilah majlismu bersama teman dengan alunan zikir kepada Tuhan, juga salawat buat Rasul junjungan, agar dilimpahi rahmat pengampunan. Jika tak peduli, baiklah elakkan bimbang turun azab murka dari Tuhan. Kereta tak pecah ke tadi? Kereta tak pecah ke? Ha? Ilhamuddin, kereta tak pecah ke? Arus mana yang pecah? Internet arus mana? Kelabu? Tak pecah. Tak pecah. Tapi masa main tak pecah lagi. Main tadi tak pecah lagi. Ha? Angin tak ada. Tapi yang salah tetap salah. Faham? Ha? Alhamdulillah. Yang doa salah tak salah. Tempat ke-36 ialah ketika berkumpul untuk berzikir kepada Allah. Ijtima' li zikrillah ta'ala. Ketahuilah wahai teman dan saudara, malaikat Allah itu tak terkira. Di malaikat Allah Subhanahu wa taala tak terkira banyaknya. Disebutkan dalam hasyiah kepada Sittin Masalah karangan al-Imam
Ahmad Mihi Ash-Shibini rahimahullahu taala, hasyiah bagi kitab Syarah Sittin Masalah bagi Imam Ahmad Ar-Ramli yang dikarang oleh Sayyidi Syekh Ahmad Zahid rahimahullahu taala. Kitab Sittin Masalah, kitab fiqh dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam itu disebut pada hasyiahnya bahawa makhluk manusia ini banyak bilangannya, ya. Dan dibandingkan dengan bilangan makhluk yang berada di mana? Alif. Dia punya susunan dia. Manusia dengan jin. Manusia dengan jin dibandingkan banyaknya jin dengan manusia ni, bezanya kita ni hanya 1/10 sahaja daripada bilangan jin. 1/10 sahaja bilangan jin. Jin pula dibandingkan dengan makhluk yang berada di bumi, maksudnya binatang-binatang yang berada di bumi, yakni hayawanul bar, adalah 1/10 daripada binatang-binatang. Jadi maksudnya manusia dengan jin gabung banding dengan binatang yang ada di bumi 1/10. Binatang-binatang pula gabung dengan manusia dengan jin banding dengan burung 1/10. Burung banyak lagi. Burung pula dibandingkan dengan binatang dalam laut 1/10 banding dengan burung campur dengan binatang di laut, binatang di darat dan campur dengan jin, campur dengan manusia, banding dengan binatang dalam laut 1/10. Semua tadi digabung banding dengan malaikat yang berada di bumi 1/10, ya. Semua tadi banding dengan malaikat yang ada di bumi, ini muwakkaluna di dunia, maksudnya yang diwakilkan untuk dunia. Kesemua tu pula dibandingkan dengan malaikat yang berada pada sama ad-dunia, pada langit dunia 1/10. Kesemua tadi pula gabung semua tadi biasa masukkan tadi pada awal. Gabung semua sekali pula gabung dan dibanding dengan yang berada pada langit yang kedua 1/10, dan begitulah sampailah ke malaikat yang berada di arasy dan berada di kursi. Maka yang paling banyak sekali berada di arasy, yang paling banyak berada di arasy Allah Subhanahu wa taala. Ada disebut sini malaikat Allah itu tak terkira, banyak. Jadi yang paling banyak adalah malaikat, tapi kita tetap takut hantu. Kita bangun malam takut hantu lagi, padahal yang paling banyaknya malaikat Allah. Kata Sayyidi Al-Habib Hussein rahimahullahu taala dalam kitab beliau syarahan bagi kitab akidah yang pernah dikarang oleh Habib Zain bin Sumit, kata beliau jin dan malaikat, ya tentu malaikat paling banyak. Cuma beza jin dengan malaikat, kata sebahagian ulama, jin kalau ditegur dia boleh berupa. Jin kalau kata ditegur dia menjawab. Beza dengan malaikat. Malaikat kalau ditegur tidak menjawab. Tapi ada juga lah jin nak mengusik orang, dia jenis tak jawab, dia senyap ataupun takut juga lah. Tapi tetaplah kita takut dengan jin dan juga hantu. Padahal malaikat lagi ramai daripada benda tersebut. Ada di antara mereka semua tugasnya mencari majlis, ingatinya. Ni yang duduk dengan kita saja malaikat saja pun dah ada berapa malaikat, kiri kanan, hak jaga siang, jaga malam, untuk shift tukar semata-mata untuk menjaga manusia pun masih pun kita takut lagi. Ada di antara mereka semua, siapa? Malaikat Allah, tugasnya mencari majlis, ingatinya. Tugas para malaikat ni mencari majlis untuk mengingati Allah dan Rasul. Jika ditemui duduk bersamanya, berdoa dan berselawat sama-sama. Ini maksudnya ada di kalangan malaikat Allah disebut dalam hadis, inna lillahi sayyaratan minal malaikati, ada satu gerombolan malaikat, idza marru bihilaqiz zikri, mereka lalu di halaqah-halaqah zikir, tamam. Qala ba'duhum li ba'din, maka sebahagian malaikat berkata kepada sebahagiannya, uqudu, maknanya pada ni ada halaqah zikir, ada majlis zikir, zikir secara berjemaah. Tak ada lah halaqah kalau kata tak berjemaah.
Tapi dia kata bid'ah dalalah finnar. Nah, malaikat hadir. Yang tak hadir ni yang bid'ah dalalah tu lah. Fa idza da'a al-qaumu amanu ala du'aihim. Ketika kaum tadi berdoa, maka para malaikat akan mengaminkan doa tersebut. Wa idza sallu 'alan nabi, ketika mana mereka berselawat kepada nabi, sallau ma'ahum. Wa idza sallau ma'an nabi, sallau ma'ahum. Ketika mereka berselawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat juga berselawat kepada nabi bersama dengan yang berada dalam majlis zikir tersebut, majlis salawat tadi, hatta yafrughu, sehingga mereka selesai. Thumma yaqulu ba'duhum li ba'din, kemudian sebahagian lagi mengatakan kepada sebahagiannya, malaikat sembang sesama mereka, tuba li haula, berbahagialah orang-orang ini, yarji'una maghfuran lahum, mereka kembali diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini asalnya dalam Sahih Muslim, tapi bukan dengan lafaz ini. Dan hadis ini juga disebutkan oleh siapa? Ibnul Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham. Nah, dan beliau menyandarkan hadis ini dalam kitab Fawaid Ibnul Qas. Ini nak kata apa lagi? Ada majlis zikir dihadiri malaikat, majlis zikir, majlis salawat dan seumpamanya, hadirnya para malaikat berdoa bersama-sama dan memohon ampun kepada Allah. Dan kemudian mereka juga memaklumkan bahawa kelompok ini tidak akan disia-siakan, mereka keluar daripada majlis diampunkan oleh Allah. Sebab itu abaikanlah kelompok-kelompok yang suka menidakkan amalan para salihin dan para awliya. Nah, hakikatnya mereka ini adalah orang yang jauh daripada pengetahuan terhadap perkara tersebut. Itu dia. Jadi ini didoakan pengampunan. Tengok, dia kata jika ditemui duduk bersamanya, berdoa dan berselawat sama-sama, didoakan pengampunan buat semua yang hadir bersama walaupun pendosa. Dalam riwayat yang lain disebut, malaikat bertemu dengan Allah dan Allah bertanya, apa yang kamu malaikat melaporkan kepada Allah. Allah Maha mengetahui tanpa perlu dilaporkan. Allah Maha mengetahui. Allah bertanya kepada mereka hanya sekadar untuk berlakunya al-hiwar, perbincangan ataupun percakapan dengan Allah. Tu dalil bahawa Allah mengambil perhatian terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila ditanya, para malaikat kata, kami hadir ke majlis yang di dalamnya disebut namamu, berzikir dan kemudian menyebut nama nabimu sallallahu alaihi wasallam. Cuma di kalangan mereka ada yang berdosa. Ada yang khata' dipanggil, yang banyak dosanya. Dia hadir juga dalam majlis tersebut. Mungkin datang tadi pun tak sengaja, tengok ramai orang, dia ingat ada kenduri, dia pun berhenti sekali. Dan dia pun tahu, kata lepas majlis maulid ni misalnya ada kenduri, dia kata dia pun berhenti duduk dalam majlis tadi. Harapan dia boleh makan kenduri lah. Dan dia pun dengarlah sekali dengan maulid, dengan zikir, dengan salawat dan seumpamanya. Dia pun ikut sekali, ataupun dia hanya duduk dalam majlis. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, humul qaum, mereka kelompok yang la yashqa bihim jalisuhum, tidak akan dicelakakan yang duduk bersama dengan mereka. Maknanya orang yang duduk dalam majlis sahaja, hatta orang yang berdosa banyak sekalipun, diampunkan oleh Allah kerana berkatnya majlis tersebut. Jadi jangan diabaikan majlis-majlis sedemikian. Tempat ke-37 ialah ketika menulis nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu ketika menulis nama Nabi. Ketika menulis namanya baginda, jangan lupa berselawat kepadanya. Baginya pahala besar tak terkira, satu darinya 10 dibalasnya. Jadi kalau kata menulis nama Nabi SAW, sangat dituntut untuk kita menulis salawat kepada Nabi SAW. Juga dicatat 10 pahalanya, diampunkan 10 dosanya jua, diangkat 10 darjat di sisinya, malaikat doakan ampunan baginya. Jadi malaikat mendoakan keampunan. Tengok berapa banyak perkara yang dia akan dapatkan ketika mana menulis salawat kepada Nabi. Lepas tu kita kalau tulis mesej WhatsApp dan sebagainya, komen dalam Facebook dan seumpamanya, ketika nama Nabi ditulis, jangan menulis SAW. Jangan tulis SAW, tulis sallallahu alaihi wasallam. Sekarang lagi hebat dalam, kalau sebahagian handset
dia dah set dah. Kalau dia tekan SAW, keluar sallallahu alaihi wasallam. Ya bagus, macam tu tak ada masalah, tapi baca sekali. Jangan tulis macam tu saja. Baca sekali dengan selawat tadi, sallallahu alaihi wasallam, sambil tekan SAW tu. Sebab kita nak bagi keluar dia punya font Arab yang tulis sallallahu alaihi wasallam. Jangan salam, sad lam ain mim. Salam pun ada tulis SAW. Lagi hebat lagi, Sayyidina Muhammad SWT, subhanahu wa ta'ala tu ya. Lagi tu memang tak arti apa lah. Jadi orang panggil apa, tulis dengan lengkap, jangan ditulis dengan ringkas dan pendek macam tu, kerana tidak ada adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Tu kena jaga. Sebahagian kitab-kitab lama kita tengok, ada sebahagian kitab-kitab lama ditulis macam tu, ditulis salam. Kita tanggung kata kalau yang tulis ni alim, kita kata mungkin masa dia tulis tadi dia hanya ringkas, tapi dia telah membaca dengan lidahnya ketika tersebut. Dia baca sallallahu alaihi wasallam tapi dia tulis salam, mungkin. Tapi sebaiknya dielakkan, kerana sebahagian awliya pernah ditegur, lambat tidur pula lah. Wildan ni, ya Allah, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam pernah sebahagian ulama ditegur apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kenapa kedekut dengan dakwat sampai tahap macam tu. Tulis tambah SAW, salam, salam, ain mim dan seumpamanya. Jadi jaga-jaga, jangan dibuat macam tu. Lepas ni kena tukar lah. Ada ramai kan jadi tulis status Facebook, tulis status WhatsApp, hantar mesej kepada kawan-kawan nak cerita pasal Rasulullah, tapi tak ada adab dengan Rasulullah. SAW ni cerita apa ni? Cerita tu Kak Bedawang tu. So 1, 2, 3. Juga dicatat 10 pahalanya. Tengok, dicatat 10 pahala. Diampunkan 10 dosa. Diangkat 10 darjat. Dan malaikat doakan pula keampunan. Cuba tengok ni, berapa banyak kelebihan dia akan dapatkan. Dan malaikat yang doa ni malaikat doa, malaikat maksum, makhluk Allah Ta'ala yang maksum, tidak melakukan dosa, mendoakan keampunan bagi orang tersebut. Sebab tu orang yang melazimi selawat kepada Nabi SAW, ini darjatnya akan semakin ditinggikan Allah. Tinggi, dia tak akan rendah. Kenapa? Kerana dia lazim selawat. Pegang tasbih selawat. Orang pegang tasbih tak ada dalam hati dia, pegang tasbih dia ingat dengan duit ringgit. Ada orang pegang tasbih RM1, RM2, RM3, tak ada. Mana ada? Sama? Pegang kalkulator boleh jadi. Pegang kalkulator. Dia kata saya rasa lebih saya suka lah. Walaupun pakai tasbih, saya lebih suka untuk pakai jari. Ikut suka saya lah, kata dia. Hak saya tu ikut suka kamu lah. Kamu bukan jadi hukum pun. Kesukaan kamu bukan jadi hukum. Kebencian kamu terhadap benda bukan jadi hukum. Kepelikan kamu terhadap suatu perkara bukan jadi hukum. Apa? Dia kira dengan pelik dia jadi hukum. Benda ni tak boleh. Saya rasa benda ni tak elok, sebab tu dia tiba-tiba jadi hukum. Seolah macam dia tu syariat pula dah. Dia macam Tuhan pula. Dia macam Nabi SAW menentukan hukum pula terhadap perkara tadi. Kamu suka, kamu tak suka tu kamu punya pasal. Dan itu tidak akan menjadi kesan kepada pengamalan yang telah diamalkan oleh orang lain. Itu. Diangkat 10 darjat di sisinya, malaikat doakan ampunan baginya. Jangan kau ringkaskan selawat padanya dengan tulisan yang tidak tahu makna. Yang kamu ringkaskan salam, SAW, adab dengan baginda hendaklah jaga. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tulis SWT, tulis Subhanahu wa ta'ala. Adab dengan baginda hendaklah jaga, beradab dengannya pasti kau bahagia. Dan ini disebut oleh Siri Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah, betapa ramai di kalangan awliya dan ulama serta para muhaddisin dan tulabul hadis, penuntut ilmu hadis. Kenapa dikhususkan kepada penuntut ilmu hadis? Karena mereka yang paling banyak menulis tentang Rasulullah. Dia akan sebut banyak nama Nabi SAW. Kalau mereka meninggalkan sebutan SAW tadi secara penuh, mereka telah meninggalkan hazzan azima, pahala ataupun anugerah yang besar yang mereka tidak nampak mereka akan dapat kalau ditulis SAW tadi secara penuh. Sebab tu jangan abaikan perkara tersebut. Kita kalau nak tulis,
tulis penuh, dan takkan rugi pun masa kita. Tempat ke-38 ialah ketika menulis surat. Ini ketika menulis surat, apa-apa surat lah, mukatabat ataupun murasalat, maka disunatkan juga kita berselawat kepada Nabi SAW. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu As-Sayrafi radhiyallahu ta'ala anhu, dan disebutkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam Al-Azkar, larangan menyebut atalallahu baqa'ah. Ini dilarangan ditulis perkara tersebut, karena antara adat orang zindik, yakni golongan munafikin yang menyembunyikan kufur, menzahirkan Islam, ketika mereka menulis surat, mereka akan doakan kepada orang yang mereka tulis tadi, ditulis atalallahu baqa'ak, khususnya kepada raja-raja, kepada para pemimpin pula yang zalim dan seumpamanya, ditulis atalallahu baqa'ak, moga Allah memanjangkan dan moga Allah mengekalkan kamu. Mengekalkan apa? Mengekalkan untuk melakukan zalim? Tak, jangan didoakan begitu. Doakan dengan apa? Doakan dengan diberikan petunjuk. Itu sunnah berdoa di atas mimbar kepada para pemimpin, bukan ke atas pemimpin, kepada pemimpin. Doa kepada mereka dengan kebaikan, karena baiknya mereka akan jadi baik umat Nabi SAW. Jadi doa itu bukan dengan maksud doa untuk mereka dipanjangkan, tidak, didoakan mereka dengan diberikan petunjuk oleh Allah. Kalau mereka tak panjang pun pegang, tapi mereka diberi petunjuk, akan diberi kebaikan kepada umat Nabi SAW. Jadi surat yang kau utuskan kepada taulan, mulakan dengan pujian pada Tuhan. Dimulakan dengan mengucap hamdalah. Selawat buat junjungan tak abaikan, ditulis di permulaan surat teman. Jadi permulaannya ditulis dengan salawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara sangat elok amalkan, sunnah zanadiqah elok kau elakkan. Jadi ini perkara yang diamalkan, ditulis salawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan elakkan daripada menulis seperti yang dilakukan oleh golongan zanadiqah atau zindiq, iaitu menulis atalallahu baqa'ah. Jadi saya sebut pada bait yang ke-145, atalallahu baqa'ahu didoakan, atalallah baqa'ahu didoakan, Imamuna Nawawi sebut larangan. Jadi jangan ditulis seperti itu. Jangan ditulis pada surat dengan tulisan atalallahu baqa'ah. An-Nahas naqal larangan sebahagian, setengahnya pula kata dibenarkan. Imam Nahas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahawa ianya dilarang, sebahagian lagi mengatakan bahawa ianya dibenarkan. Tamam? Sebahagian kata dibenarkan dengan perkara tersebut, iaitu dengan dalam azkar disebut al-ashhar annahu yukrah, makruh disebut. Al-Imam Abu Ja'far An-Nahas dalam kitabnya Sina'atul Kitab, kata beliau, para ulama sebahagiannya memakruhkan dan sebahagian lagi memberikan kelonggaran untuk menulis sedemikian. Tak ada masalah. Ada sebahagian kata macam tu pun boleh juga, tidak ada masalah. Cuma perkara yang makruh ini sebaiknya untuk kita tinggalkan. Tempat ke-39 ialah ketika disebut nama baginda Nabi SAW. Waktu ketika disebut nama Nabi, maka dibacakan salawat kepada junjungan besar. Setiap disebut namanya baginda, wajib berselawat atau sunnah jua. Jadi ada dua pandangannya, sama ada wajib ataupun sunnah. Mana satu? Jumhur pilih pandangan, jumhur pilih, nah ini bukan jumhur pilih, jumhur pilih pandangan yang kedua. Jumhur memilih pandangan yang kedua, memilih pun boleh, memilih. Jumhur memilih pandangan yang kedua, berbeza dengan sebahagian ulama. Jadi jumhur para ulama memilih pandangan yang kedua, iaitu sunnah berselawat kepada Nabi setiap kali disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-Tahawi Al-Halimi pandang ia wajib dengan sebahagian ulama. Al-Itfihi juga berpandangan sama, Ibnu Battah Al-Hambali turut serta. Jadi satu lagi kelompok ulama memilih pandangan mengatakan hukumnya wajib setiap kali disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandangannya siapa? Pandangan Al-Imam At-Tahawi dari mazhab Hanafi, Al-Halimi dari mazhab
Syafi'i, Al-Itfihi daripada mazhabnya Maliki, dan juga Ibnu Battah daripada mazhab Hambali. Jadi setiap mazhab ada wakilnya masing-masing yang berpandangan mengatakan bahawa wajib berselawat kepada junjungan besar terhadap setiap kali disebut nama Rasulullah. Keduanya punya hujah istimewa, hakikatnya ia natijahnya cinta. Kedua-dua pandangan, jumhur kata sunnah, setiap kali disebut nama Nabi berselawat. Manakala empat alim tadi yang kita sebutkan namanya, Al-Imam At-Tahawi dan juga pengikutnya, Al-Imam Al-Halimi Al-Syafi'i, Al-Imam Itfihi Al-Maliki, dan juga Al-Imam Ibnu Battah Al-Hambali, semua mereka ini hakikatnya pandangan tersebut berbeza pandangan, tetapi kesemuanya mempunyai hujah yang luar biasa dan hebat. Namun apa hakikat daripada perbezaan dua pandangan tadi? Kedua-duanya menunjukkan kecintaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya tak sebut hujah-hujah daripada banyak. Sebut dalam kitab ni ada 5-6 hujah, dan kemudian dijawab pula hujahnya oleh jumhur, ada juga 5 hujah daripada jumhur. Maka kita tak sebutkanlah hujah tadi di sini, mungkin dalam syarahan kitab ini nanti akan disebutkan hujah-hujah mereka. Sebab saya sebut dah di dalam baitnya, keduanya punya hujah istimewa, hakikatnya ia natijahnya cinta. Jadi hakikat kepada perbezaan pandangan ini adalah kecintaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat ke-40 ialah ketika bangun untuk meninggalkan majlis. Ini sunnah sahabat Nabi yang mulia Ibnu Mas'ud, khadam baginda tercinta. Tidak bangun tinggal majlis apa saja, melainkan akan disebutnya jua. Puja-puji kepada Tuhan yang Esa, berselawat kepada Rasul tercinta. Ini bukti kecintaannya mereka pada Nabi, tidakkan sekali lupa. Ini disebut oleh Imam Ibnu Abi Hatim daripada jalan Amir Ibnu Syaqiq daripada Sayyidina Abi Wa'il, kata beliau, tidaklah aku melihat Abdullah bin Mas'ud jalasa fi ma'dubatin, duduk ketika duduk dekat tempat makan, wala janazatin atau jinazatin, duduk dekat dengan jenazah, wala ghairi zalika, dan apa sahaja majlis. Fayaqumu, dan kalau dia bangun daripada majlis tersebut, maka dia akan mengucap puji kepada Allah, memuji Allah, berselawat kepada Nabi, dan berdoa dengan doa-doa. Ini amalannya Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang daripada khadamnya baginda Rasul, tukang jaga kasut Nabi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud orangnya tidak tinggi, tingginya sama dengan orang yang duduk. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud orangnya rendah saja, tapi alim kabir, antara sahabat besar yang merupakan ulama di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-41, tempat ke-41 ialah ketika melintasi rumah atau tempat yang pernah disinggahi oleh baginda. Mana-mana tempat yang disinggahi oleh Nabi di Madinah Al-Munawwarah atau dalam Isra' dan Mi'raj, kalau kita ketahui bahawa Rasulullah pernah singgah di tempat tersebut, mana-mana rumah, contoh seperti di Makkah Al-Mukarramah, rumahnya Sayyidatuna Khadijah, Maulid Nabi SAW, tempat Nabi dilahirkan, dan juga perjalanan di kota Madinah itu saja, kata Imam Malik, setiap lorong di Madinah dan perjalanan atau jalan-jalan di dalam kawasan Masjid Nabawi itu tidaklah satu jalan melainkan kesemuanya pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lalu di tempat itu, maksudnya kena membanyakkan salawat kepada Nabi. Madinah zaman dahulu, kata sebagian ulama, adalah misal kepada dia punya pagar Masjid Nabawi sekarang. Masjid Nabawi sekarang kan pagar dia besar tu kan. Itu dulu Madinah lama, zaman dulu lah. Ya, Madinah luah sampai ke Wadi Aqiq dan seumpamanya itu luah lah. Cuma kawasan penempatan dulu adalah di kawasan tersebut, dan kemudian Masjid Ghamamah dan seumpamanya yang ada di sebelah depan maqam Nabi SAW itu seolah macam dikira sebagai kampung luar sedikit daripada kawasan dalam yang berhampiran dengan Masjid Nabi SAW. Itu semua tempat pernah dilalui oleh Rasulullah. Masjid-masjid yang pernah disinggahi oleh Nabi ataupun tempat yang pernah Nabi solat di tempat tersebut, didirikan masjid oleh Sayyidina Al-Imam Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Jadi banyak masjid-masjid lama yang dibina di Madinah, ya, itu kebanyakannya dibina oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu.
Dan banyak jugalah yang kadang-kadang mereka tutup masjid-masjid macam tu. Sebab dia kata takut orang buat syirik lah. Syirik tu kita heran tu, dia punya usul mazhab mereka ni adalah usul yang memeningkan, dan dia menuduh syirik pada benda yang tak sepatutnya dianggap syirik. Solat di tempat Nabi solat pun dianggap syirik. Awak kita solat di tempat Nabi solat, kita sembah siapa waktu tu? Sembah Allah. Dah ada, dia tak boleh. Dia cukup berbulu dengan benda-benda macam tu. Biarkan mereka dengan bulu-bulu mereka, kan? Jadi apa ni, tempat-tempat ni disunatkan kita berselawat. Telaga-telaga yang Nabi pernah singgah, Nabi pernah berwuduk di tempat tersebut. Patutnya tempat-tempat tu dijaga dengan baik, diberi perhatian, diberi perhatian dengan baik. Tapi lil asaf syadid, ketika mana ditempah ataupun diperintah oleh orang-orang yang hanya lihat dunia sahaja, yang mereka sibuk adalah hotel-hotel yang besar, kemasukan kewangan, fanda-fanda dan seumpamanya, itu yang mereka sibukkan. Maka mereka tidak lagi kisah dengan asar ataupun kesan-kesan yang ditinggalkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi kesan Yahudi dia tinggal sampai lah. Ada. Rumah Yahudi ada. Ya. Bagi kekal. Dia lawaknya bawa kita pergi pula tu. Pergi pula tengok rumah Yahudi, Ka'ab Ashraf. Kata ini rumah Ka'ab Ashraf, istananya dia. Kenapa dikekalkan? Oh, disyarah pula. Oh, kita pandai pula syarah. Dikekalkan kerana dia tu untuk memperlihatkan kepada kita, inilah contoh orang-orang yang sombong dan akhirnya dia jatuh. Kemah juga syarah tu. Habis tu, mananya rumah orang-orang yang tawaduk awak tak dikekalkan? Bagilah kami nak tengok rumah orang tawaduk. Payah. Dia tak boleh nak buat istana besar. Jadi itu masalah dia. Hanya diruntuhkan rumah sahabat, dibuat kawasan hotel, dibuat gini seumpamanya. Diruntuhkan kubah-kubah para sahabat yang ada di Baqi', yang jelas-jelas kubah tu masih ada. Lepas tu lah dibuat hujah. Kata cuba tengok di Baqi', tak ada apa, lapang ya. Mana ada kubah-kubah, dah hampir runtuh. Nak adanya dah hampir runtuh. Tuan-tuan pergi ke Baqi', pergi ke makam Sayyidina Osman, cuba tengok di belakang. Masih ada lagi kesan masjidnya Sayyidina Osman. Ada lagi. Kesan-kesan batu bata masjid tu masih ada. Dia tak buang. Ada lagi kesannya. Dan kalau tuan-tuan perasan, di Baqi' tempat-tempat yang ada keistimewaan, jadi sahabat Nabi kata-kata dia akan ada macam dinding kan di tepi. Itu dia tak boleh nak korek dinding tu. Dia kekalkan dinding tu. Itu kita boleh cam ni makam Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bukan di China lah. Di China tu tempat makamnya beliau. Mungkin dia pernah sampai di situ dan duduk di situ. Makamnya beliau di Baqi'. Yang kuatnya di Baqi'. Makam Sayyidatina Fatimah bintu Asad, ibunya Sayyidina Ali, yang Rasulullah sendiri turun dalam makam menghantar jenazah beliau. Dan Nabi sebelum duduk tu, sebelum diletakkan jenazahnya Sayyidatina Fatimah binti Asad, beliau duduk dalam lahatnya Sayyidatina Fatimah binti Asad dan sebut pula kepada bumi, wahai bumi, jangan kamu menyempitkan kepada ibuku ini. Luaskan kepada beliau. Rahmatilah beliau dan sebagainya. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Nabi duduk dulu dalam tu. Bila Nabi berbaring dulu, maknanya tempat tu diberkati oleh Rasulullah SAW. Maka tu jadi marqad, tempat perbaringan yang paling indah yang akan dihadapi oleh Sayyidatina Fatimah bintu Asad. Sayyidina Uthman bin Maz'un, Sayyiduna Ibrahim, anak Nabi SAW. Itu antara tempat-tempat mustajab doa. Tapi kalau tuan-tuan pergi duduk kat makam Sayyidina Ibrahim, lama sikit dia akan halau kita. Dia sebab dia tahu, dia baca semua kita tahu. Di Baqi' mana tempat yang mustajab doa, dia tahu. Saya saja tengok orang tak lalu tu, dan situ makam Nabi Sayyidina Ibrahim, anak Nabi kita SAW. Saya pergi duduk kat situ, duduk lama sikit. Tak ada mai. Limadha qumta fi hadzal makan? Kenapa berdiri kat tempat ni? Aku suka aku kata. Nak tengok pemandangan, apa masalah dia? Tak boleh. Dah hang saja berdiri kat sini. Dia tahu itu tempat mustajab doa. Dia suruh kita pergi. Reti juga Wahabi orang ni pun. Tapi dia buat tak reti. Dia kata orang ni dia panggil orang panggil apa, menyembunyikan apa yang diberikan. Dia tahu pengetahuan tadi, dia baca aku boleh jadi. Ataupun ketua-ketua dia kot doa ba'dah, kalau dia pergi kat situ jaga halau. Dia pergi kat situ jaga halau. Makam Sayyidina Uthman kita pergi, dia boleh kata jadi makam Sayyidina Uthman, Allahu a'lam. Pada otak betul. Ni kegilaan dan juga
Orang panggil apa? Penafian terhadap sejarah yang paling besar. Dinafikan sahabat Nabi di depan sahabat Nabi. Ini tak ada adab yang paling besar ni. Boleh duduk dekat tu dengan kursi dia, dapat gaji bulan-bulan, disebabkan kerana membida'ahkan orang. Kemudian kita pergi tanya ke dia, di makam Sayyidina Osman? Saja tanya, saja nak bagi dia bida'ah lagi. Di makam Sayyidina Osman, kata dia, Allahu'alam, tak tahu. Saya tak tahu. Oh, tak tahu. Tak tahu yang hampir tulis besar-besar tu, jangan tawassul, ini syirik apa semua tu. Tulis apa tak ada. Nah. Ini orang panggil apa? Kebodohan demi kebodohan. Tapi dia pun boleh tulis kitab, jangan membodohkan akal. Itu yang saya paling lawak sekali. Dia pun membodohkan akal dia sendiri daripada dulu sampai lah. Itu tak ada masalah. Baik. Melintasi tempat yang disinggahi oleh Nabi, selawatlah itu bukti kau pencinta. Ini bukti sejarah perlu dijaga. Agar umat terpandu kepada cinta. Kena jaga sejarah untuk dipandu cinta kita kepada Rasulullah. Yang berkaitan baginda bukan biasa, ia sebab dapat rahmat maghfirahnya. Kait dengan Nabi bukan benda biasa. Apa sahaja berkait dengan Nabi, ulama karang kitab. Berkait dengan serban Nabi, berkait dengan baju perang Nabi, mangkuk yang digunakan oleh Nabi, cawan yang digunakan oleh, apa sahaja yang berkait dengan Nabi, ini bukan benda biasa. Kenapa? Karena berkait dengan Nabi. Capalnya baginda Nabi dijaga oleh para sahabat Nabi, kainnya baginda Nabi dijaga oleh para sahabat Nabi, burdahnya Sayyidina Nabi SAW dijaga oleh para sahabat Nabi, malah dibeli pula oleh orang selepas itu dengan harga ribuan dinar. Nah, bukan kecil harganya, dibeli. Nah, ia sebab dapat rahmat maghfirahnya, cinta baginda tujuan yang utama, wasilahnya ambil hukum maqasidnya. Al-wasilah ta'khudhu hukmal maqasid. Yang kita inginkan apa dia? Bukan benda tu. Yang inginkan Rasulullah. Tapi ini berkait dengan Rasulullah, maka wasilah kepada Rasul juga mengambil hukum maqasid. Apa? Al-wasilah, al-wasail ta'khudh hukmal maqasid. Wasail ataupun wasilah itu mengambil hukum maqasid. Maqasidnya cinta, wasilah kepada cinta juga adalah perkara yang perlu dijaga. Kalau cinta kepada Nabi itu hukumnya wajib, maka wasilah untuk menyampaikan kepada cinta jadi wajib dijaga sepatutnya. Tapi dah tak ada kaedah itu dalam kepala mereka, menyebabkan mereka menghancurkan semua benda tadi dan menganggap bahawa itulah sunnah baginda Rasul SAW. Ini menambahkan ajaib di atas ajaib. Lepas tu ada orang pergi ke Madinah, tuan-tuan. Ada orang pergi ke Madinah. Dia sampai di Madinah, dia duduk heran, tak tahu nak buat apa. Lama kalau pergi Madinah duduk lama lagi. Dia kata, buat apa di Madinah lama-lama? Dia kata, orang duduk di Mekah lama boleh buat umrah. Tak ada jiwa, tak ada cinta. Boleh disebut macam tu dengan Rasulullah. Kamu tak kenal Mekah tu kalau tak ada Rasulullah. Lepas tu guru kami Maulana Syekh Yusri, kalau pergi ke Mekah 4 hari saja duduk di Mekah, 9 hari di Madinah untuk dapatkan 40 waktu. Nah, dia kata pergi duduk di Madinah dan kemudian baru pergi ke Mekah. Mekah 4 hari cukup. Nah, di Madinah lebih lama, 9 hari, 10 hari. Itu baru orang yang ada dalam perasaan hati dia, cinta. Kadang ada orang tua-tua kata kami main duduk lama-lama Madinah buat apa? Jalan ambil masjid Nabi. Kalau kita di Mekah boleh buat umrah. Oh, tak kira gitu. Dia ingat dengan umrah dia tu dia usul, dengan umrah tu dia sampai. Dia tak tahu kata sebab usul dia tadi daripada tu sahibul maqam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beradab dulu dengan Rasulullah. Kamu akan sampai nanti kepada Allah. Yang tu nampak tang umrah dia, nampak tang duit dia bawa keluar apa semua sekali. Ni maksudnya jauh lagi dengan Rasulullah. Maksudnya kita kena beradab dulu sebelum ke tempatnya Rasulullah. Mengaji dulu adab, jangan mengaji hukum hakam tak tu saja. Maksud jangan mengaji hukum hakam saja, saya sebut saja kat belakang tu. Maksudnya kena mengajilah, tapi jangan tu saja. Mengaji sekali adab dengan Rasulullah. Kena baca kitab-kitab para ulama yang mengarang tentang adab dengan baginda Nabi, baru kita pergi jumpa dengan Nabi. Takut nanti pergi ke sana balik dengan keadaan kita dihalau daripada kebaikan. Itu lebih berat. Tempat ke-42 ialah ketika kesedihan dan kesusahan. Jika kau bersedih, temanku tercinta, urusan hidupmu atau apa saja. Kalau kau bersedih dengan apa saja, sedihlah kena marah dengan tok guru, ilham, tidur pula wildan,
Pada tulis dalam ni, tulis wildan namanya selalu disebut. Disebutlah kena marah setiap hari. Apa ni, balik lagi istighfar. Tadi habaq dah kata dia nak main awal. Dia tengok dia main lewat juga selepas. Ni ajaib. Pada kereta ada kunci, ada boleh bawa kereta, boleh main awal daripada tok guru. Patutnya hak tu yang dipelajari dulu. Al-adab qabla al-ilm. Hak tu dulu. Bukan tak mengaji kita. Berbuih mulut tok guru ni tak benda tu saja. Berbuih. Keluar buih-buih dah habis. Tak tu kata amal lebih berat sebenarnya daripada ilmu. Beramal tu paling berat sekali. Kita nak tatbik benda tersebut. Itu paling susah sekali. Siapa pun, siapa pun. Tempat ke-42 ialah ketika kesedihan dan kesusahan. Jika kau bersedih temanku tercinta, urusan hidupmu atau apa saja, basahkan lidahmu selawat padanya, pasti dipermudah urusanmu juga. Jika kau bertanya doa yang mulia, kan ku jawab selawatlah kepadanya. Kalau kamu tanya kepada saya tentang apa doa yang saya nak kena baca untuk mengelakkan saya daripada kesedihan dan seumpamanya, maka kita jawab berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berselawat kepada Nabi turunnya rahmat Allah Ta'ala, dan rahmat tidak akan berkumpul dengan perkara yang sedih. Dia perkara yang la yajtami'an, tak akan berkumpul. Maka turunnya rahmat tadi akan terangkat kesedihan dengan keduniaan tersebut. Itu akan berlaku. Ada berhutang ke dan seumpamanya, kahwin lama tak ada anak, sedih, selawat. Tapi kena yakinlah, bila Tok Guru sebut selawat banyak-banyak, dia rasa 100 dah banyak dah, tak jadi. Lepas tu dia baru selawat 200-300, dia tak dapat pun, dia nak malam tu juga dapat. Kira esok pagi beranak terus. Oh, dia nak gitu. Tu kena sabar. Lepas tu ada seorang yang jumpa dengan Sayyidina Hasanul Basri radhiyallahu anhu. Ada yang kata jumpa dengan Sayyidina Husain. Tamam? Dan bila jumpa dengan beliau, apa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka dia jawab kata apa? Kena istighfar. Betul? Kita saya ni tak ada anak. Jadi saya nak apa yang perlu saya lakukan? Kata Sayyidina Hasan al-Basri ataupun Imam Husain, istighfar. Seorang lagi mai pula kata saya ni tak ada duit, macam mana saya nak buat? Istighfar. Seorang lagi pula mai beritahu kata kampung dia kena dengan hujan, tidak turun hujan. Maka jawapan yang sama, istighfar. Tamam? Bila jawab orang pun tanya kepada Sayyidina Al-Imam Husain ataupun Al-Imam ya Rabb, apa dia? Bila ditanya kepada dia, kenapa kenapa dibacakan macam tu? Semua kamu jawab dengan istighfar. Yang pertama tanya anak tak ada pun jawab istighfar juga. Banyak istighfar. Yang kedua hujan tak turun pun istighfar. Yang ketiga apa dia? Tadi? Hutang ataupun duit tak ada pun istighfar. Karena dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah apa? Surah Nuh. Surah Nuh. Dak intahan buku tu kita tahu kan. Dalam surah Nuh kan, yumdid lakum amwalakum. Qul istaghfiru rabbakum. Kan? Qul istaghfiru rabbakum. Surah apa? Surah Nuh. Surah? Ya betul. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Surah Nuh ayat 10. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Turun langit, turun hujan daripada langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, akan diberi anak yang ramai dan juga harta yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu disebut oleh Allah dalam Quran surah Nuh. Jadi jawapannya istighfar banyak-banyak. Tapi berapa ramai yang kalau kata dia maklumkan tentang berita tadi, kita banyakkan istighfar. Dia akan balik dan mungkin akan terfikir boleh istighfar ya. Duk istighfar kot anak abang kata makan buah nyok 3 biji sehari kan, perah sekali dengan buah lemon dalam tu. Ada juga lah sikit-sikit kan. Dia suruh istighfar ya. Dan kami nak duduk bersila istighfar dia laki bini.
Istighfar berapa juta kali langsung. Buat. Yang penting buat dulu. Nah, ada seorang yang jumpa dengan Rasulullah, bagi tahu, kata anak dia dicolek. Kemudian jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah kata balik, sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim banyak-banyak. Sampai-sampai dekat isteri dia tanya, macam mana? Rasulullah kata apa? Anak kita dicolek oleh tentera. Katanya Rasulullah suruh kita baca banyak-banyak la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Buat. Duduk terus. Tak ada orang. Abang tanya apa ni? Ya. Mai saya pergi tanya pula. Tanya macam tak jelas pun dia kata. Sebab tak ada keyakinan dengan zikir. Ni dah dua-dua sahabat ni yakin laki bini. Duduk mereka istighfar. Baca la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata. Baca sampai sebanyak-banyak mungkin. Tak lama tengok ketuk pintu dah. Anak dia balik. Bukan sekat balik saja. Balik sekali dengan kambing sekampung. Berapa puluh ekor kambing bawa balik, beratus ekor kambing dibawa balik harta ghanimah. Dia kata waktu ketika mana macam mana boleh keluar daripada tempat pencolekan ada dalam penjara tadi, kata dia saya waktu duduk dalam tu tiba-tiba tengok penjaga saya tu jadi lalai. Kunci dia dekat sangat dengan saya pun ambil kunci, buka, keluar. Dia tengok kambing banyak pula dah depa rampah, bawa kambing kali bawa balik dia tu. Ghanimah. Sampai di depan rumah Nabi, diceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah tanya, kambing tu ada lagi? Nabi tanya, kambing tu ada lagi? Sebab apa? Boleh bagi sikit Nabi. Kena yakinlah. Masalah tak yakin. Bila dibagi tahu oleh para guru, para ulama, kita duk masih lagi dalam hati ni ada perasaan tak yakin duk. Boleh kan? Berapa lama saya nak kena buat? Buat sekadar yang sampai Allah Ta'ala tentukan. InsyaAllah khair. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum. Astaghfiru rabbakum, minta ampun ya, bukan hanya dengan istighfar di mulut saja, minta ampun dengan dosa-dosa yang kita buat. Kalau kita ada dosa dengan ibu kita, minta ampun dengan Allah. Ada dosa dengan adik-beradik kita, minta ampun dengan Allah. Ada dosa dengan isteri kita, minta ampun dengan Allah. Isteri ada dosa dengan suaminya, minta ampun dengan Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi rezeki. Rezeki yang melimpah ruh, insyaAllah. Jangan bimbang, jangan. Kena yakin saja. Yakin tu yang paling susah kita dalam hidup. Yakin ni kadang-kadang, kalau yakin, hak yang tak betul orang tu pun boleh jadi betul. Tu kalau dengan keyakinan ni. Saya pergi ke Madinah, tanya di mana Turbatus Syifa. Tanah Syifa tu Nabi sebut dalam hadis, kampung Bani Huzail. Di Madinah. Ada sahabat kita silap bawa. Saya tengok dah peta, tengok macam tempat lain ni. Tak dibawa kampung Yahudi. Turun bawah pula, ambil lah. Saya ingat, saya pun yakinlah, kata ni dah dia orang Madinah, duduk di Madinah. Saya yakinlah dengan dia walaupun peta tak kenal. Saya beli peta tu, ada peta dia, kampung Bani Huzail, dekat dengan Turbatus Syifa, dekat tempat lain, dekat dengan Masjid Jumaah, sampai dekat tu Ustaz Wan Naki tahu lah. Jadi tapi kampung tu dah jadi kebun kurma dah. Dan Saudi pun memang takkan tulis pun, dia tak tulis langsung, kata ni Turbatus Syifa. Takut lagi, yalah pada tulis pakai korek pula, berlubang lah tanah tu. Tak lagi jadi hole besar pula kebun kawan tu. Jadi kalau masyayikh, para habaib, kalau pergi situ dia pakai korek dalam sikit, sebab di atas tu dah jadi pasir yang ni, korek dalam sikit bagi ada tanah dalam tu, baru dia ambil hak dalam punya, ambil hak dalam sikit. Turbatus Syifa ni Nabi doa. Nabi pergi ke kampung Bani Huzail, tengok mereka demam. Nabi tanya, ma bikum wa bi Turbatis Syifa. Macam mana kena dengan kamu duduk di atas tanah Syifa. Ni tanah kamu, ni tanah yang penawar. Ambil tanah tadi, bubuh dalam air, dan kemudian baca doa. Hak doa tu ada dalam azkar. Apa dia baca doa dia, biriqi ba'dina bi turbati ardina, kata tu kan. Nabi baca doa tu dan kemudian diludah, di tiup yang tu buah tanah tu dalam air, dan minum, dan sembuh daripada demam. Turbatus Syifa dipanggil. Jadi saya ni bawa lah rombongan pergi tempat silap. Dah orang bawa silap. Saya pun kata, ni lah, dah ni kawan kita sebut macam tu, bakatlah bawa balik, bubuh dalam botol. Sebab tanah Syifa antara tanah yang boleh bawa balik daripada Madinah. Tanah Madinah tak boleh bawa balik kerana dia tanah haram. Tapi antara tanah-tanah yang boleh bawa balik, tanah Syifa. Ini kata Imam Abdul Hamid Qudus dalam kitabnya Zakhair Qudusiyah fi Ziyarati Khairil Bariyah. Ini antara tanah-tanah yang boleh bawa balik. Jadi bila buah lah bekas tu, ada seorang pakcik ni, anak dia kena penyakit kulit.
sakit kulit dia macam melupah badan anak dia pergi sekali umrah, budak kecil lagi. Malam tu dia buat kat anak dia, kata ni tu batu syifa, dia kata dah tok guru bawa ataupun buat dah, kata buah ayak sikit dia sapu kat badan anak dia. Esok pagi lega, jumpa saya, alhamdulillah Ustaz, lega, rupanya tengah silap. Saya kata Madinah ni semuanya syifa. Madinah ni semuanya syifa, udara je pun syifa. Nah, udaranya sendiri pun syifa. Sebab tu di Madinah kalau pergi tu jangan duk pakai mask lah kalau kata ni. Kecuali lah kalau ada pandemik dan sebagainya ni kan. Ada pun hal ya, pandemik yang berlaku ni maksudnya dia bukan taun lah. Sebab apa? Sebab kalau taun dia tak akan masuk ke dalam bumi haram. Maksudnya bumi Madinah Al-Munawwarah, kerana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Nabi dah doa taun tak akan masuk di Madinah. Jadi maknanya Covid ni bukan taun. Dia bukan taun. Dia hanya wabak saja, penyakit saja. Nanti akan hilang insya-Allah. Akan hilang dalam masa terdekat, kata Maulana Ali Jumaah hafizahullah. Dia zakat benda-benda wabak ni katanya kuat dalam masa 2 tahun saja. Lepas tu dia akan lemah dan kemudian dia akan hilang insya-Allah. Jangan bimbang. Dan kemudian bila dia pakai tu, saya pun bagi tahu, kata rupanya tersilap pak cik. Silap. Nah, depa habaq silap. Tanah tu di tempat lain, kita pergi ambil lain, kata. Tapi lega dah dia kata. Tu kata i'tiqad. I'tiqad lega. Dan saya kata tak, memang Madinah memang tanah dia semuanya adalah barakah tanahnya semua. Karena di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling besar sekali. Itu yang saya pernah cerita, ada seorang lelaki yang pergi ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah duduk di rumah, kemudian anak dia lumpuh, lalu satu gerombolan perompak. Ini guru saya cerita, Syekh Ahmad Mamduh cerita ni, kata faedah yakin. Orang ni yakin betul, i'tiqad dengan sesuatu, maka Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepadanya dengan i'tiqad baik tadi. Dia berjalan, syukur, dia berjalan dan kemudian perompak ni mai. Perompak ni lalu nak pergi merompak satu tempat dah. Bila lalu tengok nampak ada rumah kecil, kita singgah sekejap lah, kok lah, boleh makan apa-apa kan. Ini kan perompak ni, bukan orang biasa. Perompak zaman dulu bukan perompak saja, dia pancung orang sekali. Pergi ketuk pintu, ketuk pintu, tuan rumah buka, ahlan wa sahlan, tafadhal, masuk. Orang dulu macam tu. Nah, orang dulu dia punya layanan tetamu macam tu. Dan bagusnya perompak zaman dulu, adab mereka dia tak akan rompak rumah yang mereka makan. Ni adab perompak dulu. Perompak pun ada adab. Zaman lain tak ada adab, sekali dengan hak tak merompak pun tak ada adab. Kalaulah hak yang baik-baik pun kadang tak ada adab, hak perompak dia lagi tak ada adab lah. Kalau perompak zaman dulu ada adab, macam mana orang baik zaman tu? Agak-agak. Kalau perompak pun ada adab. Perompak zaman dulu, kata Imam Abdul Wahab Syarani, mereka tak masuk rumah orang mereka makan. Kalau mereka dah makan rumah orang tu, mereka akan haramkan diri mereka daripada masuk rumah tu. Dan mereka tak akan ambil barang-barang perempuan masuk dalam rumah orang. Dia pergi ambil seluar dalam, baju dalam perempuan, dia tak akan ambil buat benda-benda macam tu. Perompak dia akan ambil keperluan dia. Kalau mah dia jumpa, dia akan ambil sekadar keperluan. Banyak mana perompak apa sekadar perluan, itu bukan perompak tu. Tu adab orang dulu. Dan dia nak keluar pula, dia ada doa dia. Geng perompak zaman dulu ni. Kata Imam Abdul Wahab Syarani dalam Madarijus Salikin, dalam kitab dia disebut, dia pun nak keluar mayang sunat dulu 2 rakaat. Mayang sunat 2 rakaat, kemudian baca ya sattar. Ni Wahabi dia akan dengar, dia akan apa ni pula perompak ada wirid pula ni. Kita kalau malah membaca, kita kalau malah dengar peradaban ulama zaman dulu dan juga hidup zaman dulu, yang kita boleh baca perkara tersebut daripada kitab-kitab karangan pada ulama zaman tersebut. Kalau kita malah duduk diam, jangan tunjuk kebodohan kita. Itu ya sahabat sejak kat Wahabi ni. Mayang 2 rakaat, kemudian dia akan baca wirid. Ni saya baca cerita ni jangan suruh jadi perompak pula. Dia akan baca ya sattar, ya sattar, ya sattar 70 kali. Untuk ditutup mata orang daripada nampak mereka waktu mereka perompak. Mana semua orang baca ya sattar, ya sattar, ya sattar. Dan mereka akan letak syarat, nak masuk rumah ni kami pernah makan ke tak? Dan mereka tak akan masuk zawiyah, pondok, tempat-tempat sufi, tempat suluk, rumah tok guru, rumah alim ulama, rumah anak yatim, rumah janda yang bela anak-anak. Dia tak akan masuk rumah-rumah tu. Pakai cam dulu rumah ni, rumah janda ni tak lihat dah kalau dia. Kalau janda tu sekali buat lari kan. Rumah siapa dia lagi, dia tak akan masuk rumah macam tu. Dan pernah sekali
ketua perompak pada zaman Imam Abdul Wahab Sya'rani, yang mana dia masuk ke dalam rumah tersebut bersama dengan gerombolan dia. Tiba-tiba salah seorang daripada ahli rombongan tadi pi rasa garam dalam rumah tu. Dia ambil dah barang-barang ni, nak keluar dah. Kawan ni pula elok nak keluar, dia tengok dalam bekas tu nampak macam dengan bersinar elok ni dia tadi. Macam dengan mah ke apa ni. Dia pun pergi ambil buah kat lidah. Oh, garam. Ketua tahu. Ketua tadi, kamu rasa tadi garam? Ya, dia kata. Bagi balik barang tu. Hak kamu ambil bahagian kamu tu pergi letak balik dalam rumah dia. Kerana kita mengharamkan mengambil barang daripada tempat yang kita makan. Kami tak makan. Hang makan. Tak balik. Jam Pak Long tu. Nah, Alibaba punya lapuk hak lain semua 40 perompak tu semua dapat 39 orang, 40 hak ke 40 dia seorang tak dapat. Kena tak balik barang sebabkan kerana dia dah makan garam dalam rumah orang tu. Ha, tu adat zaman dulu. Perompak ni hak yang cerita tadi dia pergi ketuk pintu rumah hak orang tua tadi. Orang tua tu buka layan bagi makan dan seumpamanya. Saja depa pun minta izin nak keluar selepas tu keluar pergi. Selesai merompak, selesai dah barang-barang ni, depa pun balik. Kita kata kita bahagi sikit lah ke orang tua ni sebab dia buat baik kat kita. Baik perempuan mana, Masya Allah. Dia pick up juga dengan orang tua jamu dia ni. Dia pun pergi ketuk pintu. Orang tua ni buka-buka, peluk terus ketua perempuan tadi. Dia kata terima kasih banyak-banyak. Berkat kamu semua, berkat. Dia heran ni, kami ni berkat apa ni? Baru balik merompak ni. Dia pun tak tahu kami siapa dia. Dia kata berkat kamu anak saya disembuhkan oleh Allah. Anak saya lumpuh badannya. Tapi selepas kamu keluar daripada rumah saya hari itu, lepas kamu makan, kamu keluar, saya doa kepada Allah, ya Allah, dengan berkat wali-wali yang hadir tadi. Dia sebut wali. Dengan berkat wali-walimu tadi yang hadir, wajah-wajah mereka ni orang-orang yang baik-baik, beri kesembuhan kepada anakku ya Allah. Anak dia boleh berjalan lepas tu. Dia kata tidak syak lagi bahawa kamu ni semuanya wali-wali Allah Ta'ala. Menangis perempuan tadi jadi wali sungguh lepas tu. Dengan i'tiqad pula daripada orang tua tu. Orang tua tu i'tiqad dekat dia baik, dia pun i'tiqad dekat orang tua tu dengan baik. Akhirnya menyebabkan lelaki tadi bertukar, dan berapa puluh orang tadi yang jadi perempuan tadi, kesemua mereka menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala selepas tu. Yang i'tiqad. Baik. Nak habis bila ni kita ni baru ke 40. Tempat ke 42. Tempat ke 43. Kalau diinginkan diampunkan dosa, selawat kepada Nabi istimewa. Jadi sebab kita diampunkan dosa. Berselawat itu indah hai saudara, lafaznya sahaja mengalirnya cinta. Lafaz selawat saja mengalirkan cinta. Dan kita bukan berselawat dengan lafaznya kita. Betul tak? Kita tak sebut sallaitu ala Rasulillah, usalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sandar kepada Allah. Kenapa? Karena yang lebih tahu hakikat selawat adalah Allah, bukan kita. Lepas tu kita tak sandarkan, dan tak ada seorang alim menyebutkan selawat tadi disandarkan kepada yang berselawat. Baliknya disandarkan kepada Allah. Karena Allah yang paling mengetahui tentang selawatnya kepada Rasulullah. Lepas tu kita akan baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Semua baca kembali kepada Allah. Sebab apa? Kita serah kepada Allah yang lebih mengetahui tentang perkara tersebut. Ini pesan baginda kepada kita melalui sahabatnya yang mulia. Faham? Yang ni ketika mana untuk kita diampunkan dosa. Yang ni Nabi pesan kepada siapa? Nabi berpesan kepada Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Satu lagi kepada Abu Kahil. Sahabat ni dengan makna Abu Kahil. Kata Nabi, ya Aba Kahil, man salla alayya kulla yawmin 3 marrat. Siapa berselawat kepadaku setiap hari 3 kali, wa kulla lailatin 3 marrat, dan setiap malam 3 kali, hubban aw syauqan ilayya, cinta dan kasih kepada aku, kata Rasulullah, kana haqqan 'ala Allah an yaghfira lahu dhunubahu tilka al-lailata wa dhalika al-yawm. Maka hak bagi Allah untuk mengampunkan dosanya pada siang hari dan malam tersebut. Allah ampunkan dia. Kan kita pernah dengar cerita, dan cerita tu ada dalam kitab Qaulul Badi' Imam Saqawi. Seorang lelaki yang dilihat bertawaf di keliling Kaabah, duduk di Arafah, di Mina, kerja dia selawat saja, tak ada bacaan lain. Sampai ditanya oleh seorang alim, kenapa kamu semua tempat selawat? Kan setiap tempat ada tempat dia, ada tempat bacaan dia. Likulli makan atau likulli maqamin maqal. Setiap tempat dia ada maqal dia. Ni semua tempat kamu selawat, apa kena? Kata dia, kerana telah berlaku kisah kepada saya dalam perjalanan
Saya bersama dengan ayahanda saya dan kami singgah di satu pulau dalam perjalanan untuk menunaikan haji. Ayah saya nazak dan meninggal. Dan malam tersebut, ketika mana saya sedang bersedih dengan kematian ayah saya, bertambah lagi kesedihan karena wajah ayah saya ditukar oleh Allah menjadi wajah keldai. Di dalam kitab Badi' Qaulul Badi' sebut wajahnya keldai. Saya menangis malam tersebut, dan ketika sedang tidur, saya menangis sampai tertidur, bermimpi saya bertemu dengan seorang lelaki yang masuk ke dalam kemah kami, dan kemudian wajahnya indah, pakaiannya cantik, dan kemudian dia menyebut bahawa ayahmu diampunkan oleh Allah, dan bertukar wajah ayah saya kepada wajah seperti bulan purnama. Jadi saya bertanya, billahi man anta, dengan demi Allah siapa kamu? Maka kata dia, ana al-Mustafa, saya adalah Sayyidina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terus saya pegang jubah Rasulullah waktu itu dengan penuh kegembiraan, dan saya minta kepada Rasulullah untuk menceritakan tentang perkara yang telah dilakukan oleh ayahanda saya. Maka kata Sayyidina Rasul, ayah kamu adalah pemakan riba. Ada dalam kitab Qaulul Badi'. Saya cuma terjemah balik ni, nak baca panjang. Saya baca lagi, memang kitab kita itu tak khatam. Nampak gaya pun tak nak khatam ni. Qaulul Badi' disebutkan macam tu. Kata ayah kamu pemakan riba. Dia makan riba, dan pemakan riba, kata Rasulullah, wajah mereka akan bertukar menjadi keldai. Sama ada di dunia atau di akhirat. Kalau tak jadi di dunia, di akhirat jadi keldai wajah dia. Tetapi ayah kamu ni satu sahaja amalan yang dia lakukan. Sebelum tidur dia akan berselawat kepadaku 100 kali, kata Rasulullah. Dan disampaikan berita kematiannya oleh malaikat yang menyampaikan selawat beliau kepada aku. Itu dia, malaikat yang menyampaikan selawat kepada Rasulullah, yang menyampaikan berita kata lelaki ini dah mati. Maka aku datang untuk memberi syafaat kepadanya dengan sebab apa yang telah dia lakukan, dan diberikan syafaat. Dan aku terjaga tidur, kata beliau, aku tarik wajah ayahku, kain tu, dan dilihat wajah ayahku bertukar seperti bulan purnama. Sungguh. Dan mulai pada saat itu, kata dia, saya tidak lagi meninggalkan amalan yang dilakukan oleh ayah saya, iaitu tidak meninggalkan salawat dalam semua urusan peribadi beliau. Semua benda dibuat dengan salawat Nabi SAW. Itu jangan tinggalkan. Tempat ke-44 ialah ketika bimbangkan fakir dan memerlukan sesuatu. Fakir itu kebimbangan manusia, kadang jadi sebab kufur kepadanya. Ini sebab kufur kepada Allah salah satunya adalah fakir. Jika kau lazimi selawat padanya, pasti tidak fakir hidupmu sempurna. Kaya jiwa itu yang diingin kita, kaya harta tidak jamin bahagia. Yang kita ingin semua adalah kaya jiwa kita. InsyaAllah doakan moga Allah Ta'ala memberikan kekayaan jiwa kepada kita, amin ya rabbal alamin. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asbahani radhiyallahu anhu. Tempat yang ke-45 ialah ketika mengagumi sesuatu. Sebagian ulama kata makruh ketika mengagumi sesuatu mengucapkan selawat. Tapi Al-Imam Qutubuddin Qaidri rahimahullah mengatakan bahawa tidak bermasalah kalau kita mengagumi sesuatu mengucapkan selawat kepada Nabi SAW. Kekagumanmu kepada sesuatu, jangan lupa selawat pada nabimu. Imamuna Asy-Syafi'i menyukai banyak berselawat kepada sang Nabi. Apa jua keadaan kau hadapi, berselawatlah pasti kau direstui. Ini sunnah orang-orang tua Turki, lihat keindahan selawatnya pasti. Ini orang Turki, kalau orang tua-tua, disebabkan kerana kefahaman mereka terhadap syama'il, disebabkan kerana para ulama di Turki zaman dahulu menyebarkan kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Di kita kata guru saya yang mulia Maulana Al-Imam Al-Syeikh Amin Siraj rahimahullahu ta'ala, murid terakhir kepada Syekh Zahid Kautsari, Syekhul Islam Turki. Beliau kata, dia cerita kepada saya waktu saya melawat beliau di Turki, kata dia, kami orang tua Turki ni antara kerajaan Turki Utsmaniyah dulu pernah meletakkan gaji khusus kepada orang-orang yang boleh mengajar syifa Ta'rif Huquqil Mustafa. Kalau dia ada sanad dan dia boleh mengajar kitab ni kepada masyarakat, disebarkan kecintaan kepada Nabi, dikenalkan tentang hak Rasulullah. Lepas kata ulama, kalau siapa nak kenal Nabi pada sudut zahir, baca Syama'il Imam Tirmizi. Siapa nak kenal Nabi pada sudut makna dan batin, baca Syifa Ta'rif Huquqil Mustafa dengan Imam Qadhi Iyad. Jadi kalau gabung dua kitab tadi, kita akan mengenal luaran dan dalamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Syifa ni ajaib kitab dia. Dan siapa yang sakit baca Syifa, insya-Allah disembuhkan oleh Allah.
Jadi bila mana kata beliau, mereka akan bagi gaji khusus. Jadi orang-orang Turki dulu ni kenal dengan Rasulullah. Hatta mereka kalau melihat suatu yang cantik, budak kecil, pemandangan yang indah, bunga yang lawa, dia akan berselawat kepada Nabi SAW. Orang tua Turki, dia bukan tengok kita tengok subhanallah, depa ya subhanallah pun sebut, selawat pun disebut juga kepada sebutan tadi. Tengok budak comel kecil sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Kerana ada yang lebih cantik daripada budak ni, iaitu siapa? Rasulullah SAW. Dan semua benda kalau dilihat cantik, Rasulullah lebih cantik daripada benda tu. Kita kalau tengok masjid cantik, tengok Allah, Masya Allah, tabarakallah, tukar selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Kerana yang pertama memang sunnah kalau tengok masjid selawat. Yang kedua, melihat tempat yang cantik, ada yang lebih cantik lagi daripada tu, iaitu Rasulullah. Kemudian hadir lagi perasaan lagi dalam tu, kalaulah tak kerana Rasulullah, tidak akan ada masjid tersebut. Dan setiap masjid yang didirikan di bumi, kesemuanya telah campainya cahaya Rasulullah SAW. Keselawat, selawat. Semuanya berkait dengan selawat. Tempat ke-45 ialah ketika mengagumi sesuatu. Kekagumanmu kepada sesuatu, jangan lupa selawat pada nabimu. Imamuna Asy-Syafi'i menyukai banyak berselawat kepada sang nabi. Kita dah baca tadi. Tempat ke-46 ialah ketika bersin. Ini waktu bersin, selawat kepada nabi. Jadi perbahasan pewarisnya nabi, yakni para ulama, bersin selawat atau puji ilahi. Mana satu? Disertainya tiga ucapkan puji. Ini sunnah seperti kata Baihaqi. Kata Imamul Baihaqi, disunnatkan kepada orang yang bersin mengucap alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebut begitu. Baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi kata ini disebutkan oleh Imamul Baihaqi, sunnah melakukan sedemikian. Ada lagi sunnah yang lain yang disebut oleh Imam Saqawi, antaranya ketika memakan nujl. Apa dia nujl? Nujlu. Apa dia nujlu? Nujl, radish. Radish apa dia? Wasabi. Bukan wahabi, wasabi. Orang buat wasabi kan busuk kan bau dia. Siapa makan nujl, dia sebut nujl dalam bahasa Arab, radish ataupun dipanggil lobak kuda dia panggil kan. Lobak kuda, radish kan, dia bau dia busuk sikit kan? Orang tak boleh nak makan. Kalau nak makan ni, kata Rasulullah dalam hadis disebut man akala nujl, siapa yang makan nujl, maka dibacakan selawat kepada aku ketika permulaan gigitannya terhadap nujl. Kalau dia makan radish kan, kita kalau makan radish ataupun dia buat macam jeruk tu, selawat kepada Nabi SAW. Itu antara tempat selawat juga pada Rasulullah. Ketika turunnya taun ataupun wabak, banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Di kita dalam zaman tersebut, banyakkan selawat, kerana orang yang berselawat akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya mohon doakan kepada ibu saudara saya. Ibu saudara saya baru meninggal tadi, dapat berita beliau positif COVID, kejap sangat je, baru tadi meninggal. Semoga Allah Ta'ala ampunkan beliau dan juga diberkati dan juga ditempatkan beliau bersama dengan para salihin. Ini kakaknya kepada ibu ayah saya, kakak ayah saya. Doakan beliau moga diampunkan, diberikan kedudukan, ketinggian di sisi Allah Ta'ala, dan bersama dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang sangat baik, tak pernah kata ke orang, senyum saja hidup dia. Saya benar long saya. Moga Allah Ta'ala ampunkan beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tempat ke-47 kita baca Zuhur, Asar dah nak masuk dah ni. Saya baca cepat-cepat lah. Boleh. Tempat ke-47 ialah ketika terlupa sesuatu. Jika engkau terlupa akan sesuatu, jangan sampai lupa selawat Nabi-Mu. Kalau kita terlupa, selawat. Jika berselawat, pasti ingatanmu kembali sempurna berkat kekasihmu. Baca selawat. Tentu kita kalau waktu nak jawab exam Pak Isa dan seumpamanya,
Tok Guru kan, ustaz-ustaz akan pesan apa, ustazah kan, cikgu-cikgu kan, banyak selawat nak jawab. Betul, sungguh ni ada dalam riwayat ada disebut. Kalau lupa nak ingat balik, sebut selawat. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Tempat ke-48 ialah ketika ingin dicukupkan hajat apa sahaja. Setelah subuh janganlah berbicara, 100 kali selawat kepadanya. Jika ikuti panduanku hai teman, 30 hajatmu kan diperkenan. Di mana? Di dunia. 70 ditangguh jadi simpanan, iaitu di akhirat. Di akhirat pasti hajat diperkenan. 100 hajat diperkenan, 30 di dunia, 70 di akhirat. Itu kalau baca satu pagi subuh. Kalau baca pula pada waktu asar atau maghrib, selepas maghrib, maka juga akan diperkenankan 30 hajat di dunia, 70 hajat lagi di akhirat akan disimpan di akhirat nanti. Maknanya satu hari hampir 200 hajat kita akan diperkenan. 60 di dunia, 140 di akhirat ditinggal, akan disimpan oleh Allah Ta'ala. Bayangkan kalau setiap hari dibaca doa macam tu, akan diperkenankan. Hal ini dipanggil salawat dhamir. Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih. Jangan tinggalkan. Saya pesan kepada ibu ayah semua, abang-abang, kakak-kakak semua, selepas subuh kita baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian selawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, 100 kali. Jadi dipanggil selawat dhamir. Ini antara selawat yang terpendek yang kita pernah jumpa. Maghrib pun sama juga. Lepas maghrib jangan tinggalkan amalan ini. Lakukan semisalnya setelah maghrib. Rugi jika tak laksana itu gharib. Gharib maknanya pelik. Kalau tak laksana ni pelik. Kata Habib Hussein Al-Khirid radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebahagian ucapan beliau, kata beliau, sangat pelik orang yang tak mengamalkan amalan yang ringkas tapi faedahnya besar. Diperkenankan 60 hajat di dunia dan 140 hajat di akhirat. Ditinggalkan amalan ini, gharib, ini sangat pelik. Selawatnya pendek pasti kau tertawan, pasti kau teruja, disebut selawat dhamir, ringkas ia. Jadi selawat dhamir namanya. Baca macam mana? Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Ini ada sebut dalam sebahagian dalam kitab ni, dalam kitab Qutbuddin Qairi. Tempat ke-49 ialah ketika ingin meminta kesembuhan daripada penyakit dan sebagainya. Berselawat kepada junjungan mulia jadi sebab kesembuhan buat kita. Ini bukan hanya tajribah semata, ini bukan hanya sekadar pengalaman semata, juga ditunjukkan Nabi yang berjasa. Selawatlah wahai umat, jangan leka, sembuh penyakit zahir dan batin juga. Itu tidak salah kita mengatakan Nabi adalah tibbil qulubi wa dawaiha. Itu selawat apa ni? Selawat syifa. Baca. Tempat ke-50 ialah ketika telinga berdesing. Jika telingamu berdesing hai teman, bunyi tanin dipanggil, taninul udhun, ting, bunyi. Jadi macam tiba-tiba jadi berdengung. Selawatlah itulah yang dianjurkan. Kata Al-Munawi juga Al-Azizi, ni dua orang alim mensyarahkan kitab Jami'us Saghir Imam Nawawi, Imam Suyuti, namamu sedang disebut oleh Nabi. Kenapa kita kena baca selawat? Karena nama kita disebut oleh Nabi. Beruntunglah kita umat diingati oleh baginda, tidakkan henti-henti. Jika baginda ingatimu hai kawan, buruk adabmu selawat kau tinggalkan. Kalau Nabi ingat kita, kita tak selawat kepada Nabi, ini adalah suatu keburukan dan juga buruk adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat ke-51 ialah ketika kakimu mengejang. Ni tadi kita baca tadi ada dalam kitab ni, no? Ada orang pakat komplain kata, betul ke dengar tu? Kan penyakit apa semua kali. Tu kita kata, tuan-tuan, abaikan. Layan letih kita. Nah, saya pesan nak tu je. Bukan nak cerita sangat pun, tapi nak abang kata jangan layan. Letih. Kita letih nanti. Selawat saja. Apa masalah? Dengar telinga kita berdesing, ting, selawat. Bunyi lagi ting, selawat. Maksudnya Nabi sedang menyebut nama kita ketika tersebut. Nabi sedang menyebut nama kita ketika itu. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis, idza qannat udhunu ahadikum, kalau berdesing telinga kalian, falyusalli alayya, selawatlah kepadaku, kata Nabi. Dan disebutkan zakarallah bi khairin man zakarani.
Maka Allah menyebutkan kebaikan orang yang menyebutkan aku. Siapa yang sebutkan aku tadi? Kata Imam Azizi dan Imam Munawi, Rasulullah yang sedang menyebut kita fi mala'il a'la, di langit yang tertinggi. Tempat yang ke 52, 51, iaitu ketika kakimu mengejang. Kalau kaki kita kejang, jadi tarik mengkarung, orang Kedah panggil tarik mengkarung, orang sini tak tahu panggil apa, kejang kaki ataupun jadi macam semut-semut dan seumpamanya, maka bacakan selawat kepada Nabi. Jika kakimu mengejang wahai akhi, sebut nama kekasihmu, sembuh pasti. Baginda ubat penyembuh bukan reka, hanya yang cintanya pastikan merasa. Ini dibacakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar waktu ketika kakinya mengejang, maka dikatakan kepada beliau, sebutkan nama orang yang paling kamu cinta. Terus dia sebut, ya Muhammad. Terus sebut macam tu, ataupun sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebut terus itu, lega kakinya ketika itu. Tempat ke-52 ialah ketika tidak mampu bersedekah. Kita nak sedekah tak boleh, selawat. Hari Jumaat biasa, duduk lalu lagi elok tu imam duk baca doa, lalulah roda yang sangat berharga tu kan, lalu kat depan kita. Ada masjid jenis lagi hebat, jenis tok siap pegang reket, suruh buh duit, buh kat muka kita. Tak bubuh duit, buh reket kat muka kita. Ada saya tengok di Selangor, tok siap pegang reket tu lagi hebat. Kalau kampung kita pakai tolak tabung ya. Tolak tabung jangan tengok saja. Ini buat tak tahu, dan dah buat wirid, tutup mata pula tu kan. Tak, kalau kita tak mampu sedekah, contohnya dah tak lupa nak bawa duit, tengok Allah tak ada duit sungguh. Tamam. Masa lalu tu buat apa? Selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik orang ni. Satu masjid selawat semua, alhamdulillah. Khair. Jika kamu tidak mampu bersedekah, berselawat, ganti zakat dan barakah. Ganti zakat dan barakah. Ni kalau kata bukan zakat sedekah saja, zakat kita. Kalau kita tak ada duit untuk berzakat, orang lain kita tak cukup haul, tak cukup nisab duit kita untuk keluarkan zakat. Selawat kepada Nabi, insya-Allah jadi zakat kita pada ketika itu, insya-Allah. Tempat ke-53 ialah ketika ingin bermusafir. Musafirmu mulakanlah dengan doa dan salawat pada Nabi. Jangan lupa diberkati perjalanan dan keluarga, dijauhi bahaya malapetaka. Ini antara perkara yang perlu kita lakukan ketika mana kita bermusafir. Banyakkan salawat kepada Nabi SAW. Ada satu kisah diceritakan, seorang lelaki keluar daripada rumahnya, lalu dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni astaudi'uka dinana wa amwalana wal janin fi batni ummi. Dia baca doa itu, ya Allah, aku tinggalkan, aku serahkan anakku yang dalam janin ibunya ni kepadamu ya Allah, dan juga hartaku. Harta dia tak doa, dia doakan pasal anak dalam perut isteri dia. Berlaku malapetaka, dengar dalam berita kata isteri dia terbakar, rumah dia terbakar. Dia balik dengan sedih daripada perniagaan tadi, pergi lawat kubur isterinya dan sangat sedih. Dan akhirnya ketika dia nak langkah balik, dengar suara budak dalam kubur. Hal ini diceritakan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab dia. Maka cepat-cepat dia tengok balik, dengar sungguh daripada kubur isteri dia. Maka akhirnya dia korek kubur tu balik, dan dilihat perut isterinya masih bergerak. Anaknya lahir waktu itu, keluar anak. Ajaib. Sudah buat pelik lah. Ini benda karamat ni kan, dia karamat, nama pun karamah kan? Keluar budak tadi. Bila keluar budak tadi, dengar hatif, suara yang menyebut kata, kamu memohon kepada kami untuk menjaga anakmu, kami jaga anakmu. Kalau kamu sebutkan ketika doamu tadi dijaga istrimu juga akan dijaga oleh kami. Nampak? Kata ulama, hatif biasanya suara siapa? Suara malaikat ataupun suara Nabi Khidir alaihi salam. Ini yang disebut oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu ta'ala. Dipanggil hatif. Hatif jangan buka kamus pula lagi, buka kamus lagi dia akan jumpa telefon. Tiba-tiba lelaki tadi mendengar telefon. Dulu orang zaman Imam Ta'ala dengar telefon. Memang hatif maksudnya suara ghaib yang didengar. Dalam kitab-kitab sufi disebut itu adalah suaranya malaikat ataupun suaranya Sayyidina Khadir alaihi salam. Tempat ke-54 yang terakhir ialah ketika memasuki rumah. Seorang mengadu kepada baginda, sempit kehidupan fakir rumah tangga, dipesan baginda buat amal semua,
amalkannya, jangan sampai kau terlupa. Jangan lupa amalkan ini, kat tu nak masuk rumah, jangan lupa. Ucaplah salam kepada keluarga, setelahnya salam kepada baginda. Bacalah Al-Ikhlas sekali sahaja, pasti diberkati rezeki keluarga. Baca Al-Ikhlas, baca ayat kursi, baca salawat kepada Nabi SAW. InsyaAllah diberkati rumah tersebut dan akan masuk rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa. Balik bila-bila pun. Elok nak masuk rumah tu berhenti sat dulu. Qul huwallahu ahad, surah Ikhlas, selawat kepada Nabi, baru masuk. Tempat ke-55 ialah ketika ingin tidur. Sesiapa ingin tidur malam jua, bacalah surah Tabarak. Jangan lupa baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Dan tengok sekali tafsir surah Al-Mulk hari Khamis malam Jumaat. Tu saya nak buat tu ya. TV Hijrah pukul 9 malam. Siapa orangnya? Allahu a'lam. Segak orangnya. Kadang duduk atas batu, kadang duduk tepi bukit, macam-macam. Tengoklah hari Khamis malam Jumaat. TV Hijrah. Setelahnya baca doa serta salam buat Nabi, pasti kuburmu tak kelam. Baca yang ni. Seorang sahabat pernah bermalam di satu kubur, di satu tanah, dia tak tahu kata di bawah tu ada kubur. Pada malam tersebut mendengar bacaan surah Tabarak, diceritakan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan bahawa itu adalah seorang sahabat yang tidak meninggalkan bacaan surah Tabarak sepanjang hidupnya. Maka dia hidup dalam kubur, diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, dilindungi daripada azab kubur, diberikan keluasan dalam kubur karena beramal dengan surah Tabarak. Jangan tinggalkan surah Tabarak. Ayatnya tak panjang, 30 saja, tapi ramai tak buat. Pesanan yang terakhir, jangan tinggalkan selawat duhai teman, berpeganglah dengan apa yang ku pesan, tanda engkau ahlu sunnah wal jamaah, banyak berselawat engkau tidak lemah. Ini tanda ahli sunnah wal jamaah, banyak selawat. Ini kata Imam Saqawi, dinakalkan daripada kalam para ulama. Tanda ahli sunnah wal jamaah adalah membanyakkan salawat. Jangan kau abaikan namanya disebut, jauh dari rahmat sifatnya kedekut, dilupakan jalannya ke syurga kelak. Ini balasan bagi yang buat pekak. Yang dengar nama Nabi buat pekak, ini akan terlupa jalannya ke syurga, tersilap jalannya, tak akan dah masuk syurga. Juga tak melihat wajahnya yang mulia. Yang buat pekak ketika mendengar selawat, malah melawan orang yang berselawat, ini akan tidak dapat melihat wajahnya junjungan besar. Jika masuk syurga kau jauh darinya. Kalau masuk syurga, jauh daripada Rasulullah. Syurga itu keindahannya baginda. Dalam syurga yang paling indah apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dijawab oleh Sayyidina Qaq radhiyallahu taala anhu bila ditanya kepada beliau, "Sif lana jamal al-jannah." Tolong ceritakan kepada kami tentang keindahan syurga. Kata beliau, "Fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Di fiha Rasulullah. Di dalam syurga itu adanya Rasulullah. Rasulullah adalah keindahannya syurga Allah Taala. Dan ada syurga yang diluaskan oleh Allah kepada kita karena selawat. Lagi kita selawat, syurga tu makin luas. Dan banyak mana orang tu berselawat, banyak itulah syurganya yang dia akan dapat. Tanpa baginda hilang sirinya syurga. Ahli berselawat tempatnya di syurga, jika tak selawat bimbang ke neraka. Amalan lainnya ikhlaslah syaratnya, namun selawat riak pun diterima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Selawat kalau riak pun diterima. Amalan yang lain ikhlas adalah syarat yang utama. Tamam? Maka lazimi salawat kepada junjungan besar. Moga Allah Ta'ala ampunkan kita, berikan kebaikan kepada kita. Alhamdulillah. Kalaulah dibaca dengan cara macam ni daripada awal, semalam lagi khatam. Moga-moga Allah Ta'ala temukan kita lagi pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Dan Alhamdulillah kita khatam kitab ni dan diberikan kefahaman kepada kita semua. Dan saya izinkan kepada semua yang hadir dalam majlis ini untuk membacakan kitab ni kembali kepada keluarganya, dibincang, dikongsi dan juga disebarkan kepada masyarakat yang ada di tempatnya, khusus kepada diri kita masing-masing lah, untuk kita baca dan kita lihat. Dan kalau tidak jelas, boleh lihat dalam YouTube, ada rakamannya dan juga ada pengajian-pengajian tentang kitab ini, insya-Allah taala. Saya rasa setakat dulu. Saya mohon ampun, mohon maaf, ucap terima kasih banyak pada pihak Masjid Al-Husain, Masjid Husain Seremban 2, dan kemudian kepada pihak Husna Center, dan juga kepada ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, para pimpinan masyarakat, datuk datin yang hadir ke dalam majlis kita ini.
para guru, para asatizah, para santri kena marah dan seumpamanya. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat, jadikan itu semua sebagai sebab untuk mendapatkan rahmat junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Juga kepada ahli khidmat, semuanya diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberi keampunan, diberi kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau terkasar bahasa, tersalah dalam bicara. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.